Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita daripada rumah kita tadi, daripada mana-mana kita tadi nak ke sini, pastinya kita telah berjumpa dengan berbagai-bagai makhluk Allah. Sama ada kita tengok dia ataupun tidak, kita bercakap ataupun tidak, kita tegur ataupun tidak, itu tidak menjadi masalah. Bahkan mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita buat pada pagi ini. Tetapi malangnya saksian semata-mata. Walaupun anak kita menjadi saksi, walaupun pasangan kita menjadi saksi, walaupun sahabat-sahabat kita yang berada dalam masjid ini juga menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita buat pada pagi ini. Kalau hati kita tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, sehebat mana pun saksian, kita tetap tidak mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, hati kita mesti kita ikhlas. Niat kita mesti kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak kerana lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita menghayati satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah sebut lebih 1500 tahun dulu, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tak tengok rupa paras kamu, Allah taala tak tengok tubuh badan kamu. Rupa paras kita, tubuh badan kita, walaupun manusia amat pentingkan benda ni. Kalau tak percaya, kita tengok anak kita waktu dilahirkan, bila orang mari tengok, orang kata apa mula-mula? Mesti orang puji dia, comelnya anak kamu. Walaupun kita tahu anak kita tak comel, tetap orang puji. Sebab apa? Sebab nak ambil hati. Itulah manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala tengok tak? Tak tengok. Sebab apa dia tak tengok? Sebab itu bukan pilihan kita. Ada tak masa mula kita dilahirkan, mak kita tanya kita, ayah kita tanya kita, ataupun siapa-siapa tanya kita, nak muka macam mana, nak tubuh badan macam mana, nak pipi macam mana? Tak ada. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi hak mutlak daripada kita. Nak, dia nak macam ni, maka jadilah macam ni. Nak macam kita, maka jadilah macam kita. Kalaulah diberi pilihan, contohnya macam saya sendiri, kalaulah Allah Ta'ala tanya saya nak hidung macam mana, cukuplah. Sebab orang kata apa? Adik-beradik ustaz semua saya cak. Sebab apa? Hidung besar. Itu je. Kalau diberi pilihan, mesti kita ada komen lah. Manusia tak kuat. Kalau dia ada harta sebanyak 1 gunung, dia mesti akan cita-citakan untuk nak 2 gunung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila Allah Ta'ala tak bagi kita pilih, bila bukan hak kita untuk memilih, maka di akhirat kita tak perlu bimbang. Sebab apa tak perlu bimbang? Sebab Allah Subhanahu wa taala tak akan tanya kita. Habis tu rupa paras kita, Allah Ta'ala tak tengok. Tubuh badan kita, Allah Ta'ala tak tengok. Allah Ta'ala tengok apa daripada kita? Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tengok hati kita ni. Hati saja kan? Dah. Wa a'malikum, dan amalan-amalan kita juga Allah Subhanahu wa taala tengok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita jumpa satu kalimah ke satu kalimah yang lain, di tengah tu ada huruf waw. Kalau kita mengaji bahasa Arab, dia kata apa? Limutlaqi jam'i. Qulubikum wa a'malikum, hati dan amalan, dua-dua sekali Allah Ta'ala tengok bila kita buat satu-satu amalan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila Nabi kata Allah Ta'ala tengok hati dan amalan kita, maka terkeluarlah daripada sesetengah pandangan manusia. Bila kita tegur dia, ustaz tak perlu tengok luaran ustaz, luaran tak penting ustaz, yang penting dalam diri tu, yang penting niat kita, yang penting hati kita. Siapa kata? Sedangkan Nabi kita kata Allah Ta'ala tengok amalan dan juga niat kita, barulah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam ramai-ramai orang yang ada di kawasan kita ni, di kawasan taman ni, kawasan kampung, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk datang ke masjid. Yang pertama sekali kita boleh bersyukur Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi kita sebagai orang muslim. Dalam ramai-ramai tak tahulah berapa ribu orang kat sini, Allah Ta'ala pilih kita menjadi muslim. Bila kita jadi seorang muslim, aslim taslam, kita Islam, kita selamat. Orang tak Islam, kita tak tahu. Dalam ramai-ramai orang muslim, Allah Subhanahu wa taala pilih kita orang yang menjaga solat. Ramai mana orang muslim tapi tak solat, kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pilih kita orang menjaga solat. Kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Awal-awal barang, awal-awal benda yang Allah Subhanahu wa taala tanya di akhirat kelak, apa dia? Solat kita. Kalau solat kita baik, maka ibadah-ibadah lain juga turut akan baik. Kalau amalan, kalau sembahyang kita tak baik, kita bimbang ibadah-ibadah lain akan jadi tak baik. Dalam ramai orang yang menjaga solat, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pilih kita orang yang solat kita berjemaah. Ramai orang solat tapi solat kat rumah, tak ada nak pergi kat masjid, pilih satu daripada 27. Kita sembahyang kat masjid, sembahyang berjemaah dapat 27 kali ganda. Orang tak nak pilih satu juga. Tapi kita perlu ingat, dalam satu tu Allah Ta'ala kira lagi. Kalau kita khusyuk ataupun tidak, semua ditolak. Kalau kita tak khusyuk, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala satu, mungkin akan dapat separuh dan sebagainya. Kita mai kat masjid, solat kita berjemaah, kita akan dapat 27 tu lah. Tak dikurang walaupun sikit, tak mungkin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam ramai-ramai orang yang jaga solat, Allah Subhanahu wa taala pilih kita masih kekal duduk dalam masjid, duduk dalam surau, kita dengar tazkirah, kita dengar kuliah, kita dengar majlis agama. Apa yang kita sedang dapat berbanding dengan orang lain yang duduk kat luar masjid. Kita duduk dalam masjid ni kita dapat apa sebenarnya? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, biarlah orang nak kata subuh ada kuliah, zuhur ada kuliah, tengah hari ada kuliah, biarlah orang nak kata apa. Sebab apa? Sebab bila kita duduk dalam masjid, kita dengan tazkirah, kita dengan kuliah, pahala yang Allah Ta'ala kurniakan tak ada pada tempat lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tengok satu hadis Nabi SAW daripada Abi Hurairah. Hadis ni memang panjang, tapi kita ambil tempat yang kita nak ni. Nabi sebut apa? Nabi kata, wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpullah satu puak, satu kaum, fi baitin min buyutillah, daripada rumah, satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita apa? Dalam kawasan kita ni memang banyak surau, banyak masjid. Tapi kita pilih satu masjid yang kita mungkin dekat dengan kita. Mungkin kita ada kawan kat situ, mungkin kita selesa kat situ, kita duduk dalam masjid tu. Buat apa kita duduk dalam masjid? Ada di kalangan manusia yang duduk kat masjid sebab apa? Lari pada orang rumah ni. Ada duduk dalam masjid sebab apa? Sebab orang ramai, dia beradik ramai sangat kat rumah, dia jemur, dia tak boleh nak duduk, dia mai kat masjid. Tapi kita duduk dalam masjid ni buat apa? Yatluna kitab Allah, kita mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa mai masjid ni? Aku nak dengar tazkirah. Sebab apa mai masjid ni? Aku nak dengar kuliah. Kalau nak dikirakan daripada situ, niat kita daripada rumah tadi pun Allah Subhanahu wa taala dah bagi ganjaran kepada kita. Saya teringat satu cerita, satu teguran daripada Ustaz Zaid Masaluk kat Masjid Umum. Biasalah, bila sampai kat pondok, kita orang baru malas nak masuk belajar. Ada seorang ustaz ni, dia tegur memang baik jugalah. Dia kata apa? Alang-alang datang kat sini mesti kita kena masuk kelas, dia kata. Kalau kita tak masuk kelas, mungkin orang akan ambil nama kita hantar kat guru besar. Nak tak nak, mesti kena pergi kat kelas. Tapi dia kata alang-alang kita pergi kat kelas, kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, biarlah kita cari ganjaran lebih daripada orang lain.
Kita pun dengar dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ringkaskan cerita, dia kata kat saya apa? Masa kita nak mari untuk ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata kurang-kurang kita kena pasang 3 niat. Bukan pasang 3 dapur dah, pasang 3 niat, dia kata. Barulah kita lebih fokus daripada orang lain. Saya dengar tak apa, saya cuba amalkan apa yang dia sebut, rupa-rupanya betul. Apa niat dia? Yang pertama, bila kita nak mari menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama kita niat nak menghilangkan kejahilan yang ada dalam diri. Kita langkah kaki daripada rumah mai kat surau nak belajar dia buat apa? Nak melepaskan kejahilan yang ada dalam diri. Yang kedua dia kata apa? Nak amalkan apa yang kita dapat. Yang kita boleh pagi ni, sebelum ni yang kita boleh, kita nak amalkan niat dulu dalam hati kita. Yang ketiga dia kata apa? Nak sebarkan apa yang kita dapat. Dia kata 3 tu ya. Setiap hari kita turun tangga, dia kata biar niat dalam diri kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setahun lebih saya duduk pada Timur. Ada seorang ustaz, dia mengajar tentang hadis 40. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam huraian dia sebut apa? Kalau kita niat sesuatu benda, niat untuk melakukan kebaikan, niat dulu. Buat tak lagi niat untuk melakukan kebaikan. Tiba-tiba sampai waktu dan ketikanya kita tak dapat melakukan kebaikan tersebut. Semalam sebab apa tidur awal ni? No, pukul 3 saja nak bangun sembahyang tahajud. Sebab apa tidur awal ni? No, esok ada kuliah subuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sampai waktu dan ketikanya pukul 3 kita tak bangun. Tak sedar. 4 tak bangun, 5 tak bangun, nah sampai subuh kagak pun tak bangun juga. Kita tetap mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjaran apa? Ganjaran kita niat untuk melakukan kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tiba-tiba sampai waktu dan ketikanya kita jaga subuh. Niat untuk melakukan kebaikan, niat untuk sembahyang tahajud, tiba-tiba kita jaga subuh dan kita dapat solat tahajud. Kita mendapat 2 ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjaran pertama apa dia? Ganjaran pertama kita niat untuk melakukan kebaikan. Ganjaran kedua kita dapat melakukan kebaikan tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tu baru kira niat kita daripada rumah tadi. Turun tangga ada pahala tak? Turun tangga pun ada pahala. Langkah kita dengan kaki kanan, mula-mula kaki kanan nak pergi kat masjid, pahala ni. Langkah kita yang pertama nak pergi masjid atau tempat-tempat kebaikan ni, tempat-tempat yang boleh mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Langkah kita yang pertama, Allah Taala angkat martabat kita. Hebat tak hebat? Nak pergi masjid ni. Langkah kita yang kedua, Allah Taala ampun dosa kita. Begitulah seterusnya sampai kita ke surau, sampai kita ke masjid. Agak-agak berapa kali ganda, berapa kali tapak kaki yang kita lakukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masuk pula kita dalam masjid. Kita langkah dengan kaki kanan, kita solat tahiyatul masjid, kita niat iktikaf. Semua dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama bila kita berada di waktu subuh. Waktu subuh juga, tadi kita menuntut ilmu ada special dia. Kita duduk dalam waktu subuh lebih hebat daripada segala-gala tempat, segala-gala waktu. Sebab apa? Waktu subuh kita ni sebenarnya kita akan didatangi oleh 2 orang malaikat. Subuh kita akan didatangi oleh 2 orang malaikat. Tak ada miss langsung. Kadang-kadang bila kita sebut malaikat ada, malaikat mau kau Ustaz? Malaikat mau bila-bila boleh mari. Kita duduk tidur kah, kita duduk makan kah, dia datang sengaja. Malaikat rahmat kau Ustaz? Malaikat rahmat pun bila-bila. Boleh datang keluar-keluar pada masjid, ada orang ajak kahwin pun boleh jadi. Tapi waktu pagi kita ni ada 2 orang malaikat specialnya datang pada kita, datang pada setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Datang dia hanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Apa doa dia sebenarnya? Doa malaikat tadi, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Doa malaikat pada setiap pagi kita, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, kamu kurniakanlah kepada munfiq. Apa makna munfiq? Orang yang menginfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, khalafan, ganti balik.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, memang Allah Ta'ala ganti setiap perbuatan kita. Kalau kita lakukan kebaikan, Allah Ta'ala ganda kepada kita 10 kali ganda. Kalau kita melakukan kejahatan, la yujza illa mislaha, tidak dibalas kecuali sama dengan apa yang kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada juga perbuatan yang kita buat, Allah Ta'ala balas 700 kali ganda. Itu perbandingan orang yang menginfak harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah Ta'ala sebut apa? Kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti mana sebiji benih yang kita tanam, dia naik 7 tangkai. Tu kalau kita infak harta di jalan Allah, apa makna jalan Allah? Jalan untuk menaikkan agama Allah, Allah Ta'ala ganda seolah-olah kita tanam sebiji benih, naik 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu daripada tangkai tu ada 100 biji. 100 kali 7, makna 700 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala boleh ganda lagi pada siapa yang dia nak. Itu hebatnya kalau kita melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, infak untuk menaikkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada lagi tak? Ada. Apa dia? Puasa. Puasa untuk aku dan aku sahaja yang akan membalas ganjaran orang yang berpuasa. Hebat tak Allah Ta'ala bagi kita? Memang hebat. Ada juga kita buat kebaikan, khairul lailatul qadri khairun min alfi syahr. Makna kita boleh, apa dia? Lailatul qadr khairun min alfi syahr, lebih daripada 1000 bulan. Tu kalau kita melakukan kebaikan, memang kita termasuk dalam doa malaikat pada setiap pagi kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada seorang lagi malaikat juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, kamu gunakanlah kepada mumsik. Apa makna mumsik? Orang lawan bagi munfik. Munfik jadi menginfak harta di jalan Allah atau menginfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumsik ni penting ke diri. Ada benda jatuh tengah jalan, ada benda yang berbahaya tengah jalan, kita kata tak apalah, tu biar orang lain buat, bukan kerja aku dan sebagainya. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, gunakanlah kepada mumsik kerugian. Maknanya dalam satu hari kita boleh pilih nak jadi orang yang beruntung, kita infaklah diri kita di jalan Allah. Infaklah harta kita, infaklah masa kita, infaklah tenaga kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna kita akan menjadi orang yang beruntung dalam satu hari. Kalau kita nak jadi orang yang rugi, kita akan jadi orang yang penting ke diri. Maknanya dalam satu hari tersebut kita menjadi orang yang rugi. Esok kita mula balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa keistimewaan lagi kita ada pada waktu pagi? Di antaranya pada waktu pagi kita, keistimewaan kita yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, malaikat yang jaga kita pada waktu malam, dia bertukar pada waktu subuh. Maknanya malaikat yang siang pula akan turun jaga kita. Ada istimewa apa Ustaz? Istimewa dia bila malaikat yang jaga malam, jaga kita pada waktu malam, naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan tanya dia. Apa soalannya? Apa pertanyaannya? Kaifa taraktumul ibad? Allah Ta'ala tanya malaikat yang jaga kita tadi, kaifa taraktumul ibad? Bagaimanakah keadaan kamu jumpa hamba aku? Kalau kita nama Sa'ad, Sa'ad lah. Kalau kita nama Hamid, Hamid lah. Bagaimanakah keadaan kamu jumpa hamba aku yang bernama Hamid? Malaikat jawab apa? Kalaulah kita melakukan kebaikan, malaikat kata apa? Aku jumpa mereka hal keadaan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tinggalkan mereka pun hal keadaan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala seronok dengan hamba dia yang melakukan ketaatan. Selain daripada kita yang tak pernah main masjid, selain daripada kita yang tak tahu duduk kat mana, bila malaikat tanya, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya, jawapannya memang malaikat tak pernah tipu. Mungkin berada di tempat maksiat, mungkin berada di tempat lain. Na'udzubillahi min zalik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa man ijtama'a, saya sambung balik hadis tadi. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpullah satu puak, satu kaum dalam rumah daripada rumah
Allah, kita mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita akan dapat? Illa nazalat alaihi mustakinah, malaikat Allah Ta'ala campakkan ke dalam diri kita ketenangan. Rupanya bila kita duduk dalam masjid, kita dengar tazkirah, kita mengajar, kita yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala bagi kat kita ketenangan. Cuba kita cek diri kita, tenang sungguh ke tak aku ni? Hadis sebut, bila aku duduk dalam masjid menuntut ilmu, Allah Ta'ala bagi kat aku ketenangan. Tapi aku tenang ke serabut? Tak payah tanya orang lain, kita tanya diri kita sendiri. Kalau kita tanya orang lain, mesti dia kata tenang walaupun dia serabut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau diri kita tenang sungguh, itu apa yang Nabi sebutkan kita. Tapi kalau kita serabut, mesti kita ada masalah. Begitu juga kita dengar ayat yang lain, orang yang solat dapat mencegah daripada perkara-perkara tak elok. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang kita dapat mencegah daripada perkara-perkara tak elok. Ramai dah orang semayang, ramai dah orang semayang tapi masih melakukan kemaksiatan pada Allah. Ramai dah, ramai. Sebab apa? Sedangkan ayat Al-Quran sebut semayang dapat mencegah daripada perkara tak elok. Sebab apa? Orang semayang tetap melakukan benda tak elok juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau tentang semayang atau tentang kita sebut, bila kita duduk dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala bagi kat kita ketenangan, tapi kita bukan tenang, serabut juga. Kita cek balik diri kita. Sebagaimana ulama sebut kepada kita, air ada dalam baldi, air penuh, sini kita bubuh dalam botol. Kita tengok ustaz yang bagi kuliah tak minum, jemaah pun tak minum, kita mari zuhur nanti tiba-tiba air ni kurang, mesti ada masalah. Nak kata air ni tumpah, tak ada kesan, botol masih kejap. Nak kata orang minum, tak ada, mesti ada masalah botol. Sama ada retak dan sebagainya, ataupun macam-macam benda boleh berlaku. Kalau itu ada dah, mesti tak habis air. Begitu juga semayang dapat mencegah daripada perkara tak elok, tapi kita semayang masih melakukan benda tak elok, mesti ada masalah dalam diri kita. Kita duduk dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala bagi kita ketenangan, tapi kita duduk dalam majlis ilmu jadi serabut, mesti ada masalah dalam diri kita yang kita perlu cek sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang pertama kita cek diri kita, niat kita tadi okey ke tak? Niat kita tiba-tiba memang ikhlas sungguh, memang nak datang sungguh, memang nak dengar tazkirah sungguh, tapi sebab puas serabut juga. Kita cek pula yang lain, ada masalah lain tak kat rumah? Tak ada, memang datang kat sini memang tenang, bawa orang rumah sini datang kat sini, tapi masih serabut juga. Sebab apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita cek diri kita semua clear, tapi masih berlawanan dengan apa yang disebut, kita kena ingat balik waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Adam. Siapa Adam ni? Untuk nenek moyang kita dulu. Waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Adam, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Adam, waktu Allah Subhanahu wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam, waktu Allah Subhanahu wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam, waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala firman bagi malaikat usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam alaihissalam. Fasajadu, sujud mereka itu. Siapa malaikat tadi sujud semua? Sebab malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah derhaka kepada Allah. Sujud mereka itu illa iblis abah. Malaikat siapa yang tak sujud? Iblis saja yang tak sujud pada Adam alaihissalam. Sebab apa dia tak sujud? Sebab dia rasa dia lebih hebat daripada Adam. Alasan dia apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku daripada api, kamu jadikan Adam daripada tanah. Sepatutnya Adam kena sujud ke aku, bukan aku kena sujud ke Adam. Oleh kerana iblis tak nak sujud pada Adam alaihissalam, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba dia enggan, wastakbar dia berasa dia ego, dia berasa dia megah, last sekali tergolong dalam golongan kafir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu ayat yang lain Allah Ta'ala sebut apa? Inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Al-Quran ke hadis kita ingat? Dua-dua. Sesungguhnya syaitan bagi kita adalah musuh, maka kita kena jadi syaitan sebagai musuh.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syaitan tadi kerana dia tak sujud kepada Adam alaihissalam, dia jadi kufur. Bukan sekadar tu je cerita dia ada. Dia berdendam kepada Adam dan dia berdendam kepada anak cucu Nabi Adam. Kita tengok kalau kita dengar sejarah, dia berjaya hasut Adam supaya makan pulding. Last sekali Adam makan pulding, berlaku pula pembunuhan Qabil dan Habil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak cukup setakat tu kita sebagai anak cucu Nabi Adam, iblis ni tak ada harapan untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita ada harapan untuk masuk syurga. Terutama kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah sebut apa? Kullu min ummati yadkhulunal jannah. Setiap daripada kalangan umatku, kata Nabi, yadkhulunal jannah, akan masuk syurga semua sekali. Setiap daripada kalangan umatku, kita umat Nabi Muhammad ni, kita akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Seronok lah, memang seronok. Kita umat Nabi Muhammad tak? Ya, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad nak ngaku tak kita umat dia? Tu masalah kedua. Sebab apa? Sebab kita buat contoh lain lah. Tiba-tiba lepas pada tengok mak kilau, ada semangat nak buka gelangan silat. Antara jemaah ramai-ramai dipilihlah seorang sebagai guru. Anak murid berapa? Nah, ada 30 pasang. Semua ikut aturan kecuali seorang tak ikut. Siapa dia ni? Sebulan sekali baru dia datang. Buat apa datang? Ambil buah lah. Lepas tu, masa berlatih dia tak mari. Tiba-tiba satu hari kita dengar dia bergaduh dengan orang, patah habis gigi. Gaduh pula dengan bapa orang tu, patah habis gigi. Orang WhatsApp kat kita, ayah, ni anak murid ayah kan ni. Agak-agak kita nak mengaku lah. Mengaku aja. Tak mengaku. Sebab apa tak mengaku? Memang dia anak murid kita, tapi dia tak ikut cara kita amal, kita tak mengaku. Begitu juga apa yang saya sebut, Nabi pernah sebut dulu, setiap daripada kalangan umatku, semua sekali akan masuk syurga. Seronok tak kita umat Nabi? Ya, seronok. Tapi Nabi sambung lagi, illa man aba, kecuali orang yang tak mau. Kita ada duit RM300, pagi-pagi kita kata apa ke anak kita, anak-anak abang akan bagi seorang 100 pagi ni, kecuali anak abang yang tak mau. Agak-agak dia tengok kita macam mana, betul ke apa pun. Bila Nabi sebut macam tu, dia kata setiap daripada kalangan umatku akan masuk syurga kecuali orang yang lain. Sahabat terus tanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak mau masuk syurga? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi jawab apa? Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kat aku, dakhalal jannah, dia tu nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad aba, siapa yang derhaka kepada aku, faqad aba, dialah sebenarnya orang yang enggan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad SAW boleh masuk syurga semua sekali seandainya kita ikut apa yang Nabi suruh, kita tinggalkan apa yang Nabi larang. Kita ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, kita tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, confirm kita akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak mengingkari janji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya sebut apa tadi? Sebut tentang apa? Iblis kacau kita tadi dah. Kita cek balik diri kita, kalau semua dah tenang, kita ingat balik tugas iblis untuk kacau kita, ganggu kita. Kalau kita hati kita tenang, ya. Kalau hati kita serabut, kita jam. Iblis sedang mengganggu kita. Nak tak nak, kita kena usaha untuk lawan dia, supaya hati kita ikut apa yang Nabi sebut dalam hadis tadi. Barulah kita menjadi orang yang tenang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak cukup dengan tu. Allah Ta'ala masukkan ke dalam diri kita ketenangan. Malaikat rahmat ada di sekeliling kita. Yang kita tengok duduk dengar kuliah subuh, kita duduk dengar nuntut ilmu, malaikat rahmat ada di sekeliling kita. Tak cukup dengan tu, apa lagi? Tak cukup dengan tu, Allah Ta'ala sanjung nama kita di hadapan para malaikat yang ada sekeliling kita. Tu kelebihan bila kita berada ataupun kita duduk dalam majlis ilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di akhir hadis tu agak kita rasa apa? Terkejut sikit apa yang Nabi sebut. Apa Nabi sebut? Last sekali hadis, wa man batta'a bihi amaluhu, siapa yang tak ada amalannya, ni kira di akhirat ni, lam yusri bihi nasabuhu, tidak boleh ditopak oleh keturunannya. Apa nak sebut situ? Walaupun ayah dia ni tu guru pondok,
Walaupun ayah dia ni orang hebat, walaupun ayah dia ni tok wali, walaupun ayah dia orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keturunan apa, mak dia orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak atas dunia dulu tak pernah melakukan kebaikan, tak pernah solat, tak pernah ngaji, tak pernah apa. Di akhirat kalau amalan kita banyak nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan kita tak boleh nak topak, tak boleh nak bagi ke anak kita supaya anak kita masuk syurga dengan kita sekali. Kita tak boleh jamin anak kita. Kita tak boleh bagi pahala kita ke anak kita supaya nak bawa dia masuk syurga sekali, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab Nabi sebut wa man batta'a bihi amaluhu lam yusrih bihi nasabu. Orang yang tak ada amalan dia di akhirat tak boleh ditopak oleh saudara ataupun nasab, tak boleh ditopak oleh nasab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di akhir kuliah pada pagi ini, kalau kita nak anak kita, kalau kita nak orang rumah kita, kalau kita nak jiran kita ada dengan kita sekali di akhirat kelak, maka kita berusahalah nak ajak mereka supaya datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Nak datang tak datang bukan kerja kita. Kita hanya berdakwah, kita hanya mengajak supaya mereka datang ke sini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita sebut akhirat, orang kata ustaz lambat lagi ustaz. Kita perasan tak? Yaumul akhirah itu satu. Yaumul hisab juga nama bagi hari akhirat. Lagi apa lagi? Yaumul jaza, hari pembalasan juga nama bagi hari akhirat. Yaumul qiyamah, hari kiamat juga nama bagi hari akhirat. Maknanya banyak nama hari akhirat. Tapi kita perlu ingat, dalam banyak-banyak tu ada salah satu yang Allah Ta'ala sebut hari penyesalan. Maknanya hari kiamat ni Allah Ta'ala sebut hari penyesalan, ada juga nama dia. Nak cerita apa? Nak cerita bahawa kita semua ni di hari kiamat akan menyesal. Siapa-siapa pun akan menyesal. Takkan Tok Nazir menyesal Ustaz? Menyesal. Takkan Tok Imam menyesal Ustaz? Menyesal. Takkan orang yang tak pergi masjid, raja pergi masjid menyesal? Semua sekali. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dan Rasulnya kata hari kiamat, hari penyesalan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, habis tu kalau menyesal berapa, lebih baik tak payah datang ke masjid. Tak mari buat baik pun menyesal juga, tak mari buat baik pun menyesal juga. Ya, kita tanya dia balik. Adakah sama menyesal Abu Jahal, Abu Lahab dengan sahabat-sahabat Nabi? Tentu dah tak sama. Menyesal tetap menyesal. Kalau kita orang yang menyesal di akhirat, dia logik. Sebab apa? Sebab kita memang jauh dengan Nabi SAW. Jauh dah. Berapa ribu tahun dah, jauh dah. Ya? Tapi sahabat Nabi juga menyesal. Di antaranya ada salah seorang daripada sahabat Nabi dekat dia nak mati, orang lu ajar dia mengucap. Dia boleh mengucap dah, boleh. Tapi selang-seli dia sebut apa? Kalaulah jauh. Orang ajar mengucap, dia mengucap. Dia sebut apa? Kalaulah semua. Orang ajar mengucap, dia mengucap. Tapi dia selang-seli sebut apa? Kalaulah baru. Tiga benda ni. Kalaulah baru, kalaulah jauh, kalaulah semua, kalaulah baru. Tiga benda dia selalu ulang. Pagi ni saya sebut satu dulu. Kalau ada rezeki insya-Allah kita datang balik kita sebut lagi dua. Kita sebut apa? Kalaulah jauh. Sahabat yang Nabi ni duk sebut kalaulah jauh. Tiba-tiba benda ni sampai kepada Nabi SAW. Kalau berlaku di zaman kita, mesti orang kata apa? Teruknya dia ni orang duk ajak mengucap, duk sebut benda tak beda. Tapi akhirnya benda ni datang sampai kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala buka hijab pada Nabi. Nabi nampak sebenarnya dia sedang menyesal. Menyesal apa? Menyesal satu hari dia ada pimpin orang buta masuk masjid. Pegang tangan orang buta masuk masjid sampai boleh solat dan sebagainya. Tiba-tiba dekat dia nak mati, Allah Ta'ala buka hijab. Orang buta tu dekat dengan masjid dah. Dia hajak mereka masjid, pegang mereka masjid. Ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala gunakan kepada dia berlipat kali kata. Dia kata apa? Kalaulah jauh, kalaulah orang buta tu jauh lagi daripada masjid, aku bawa dia masuk masjid, lagi banyak ganjaran yang Allah Ta'ala gunakan kepada aku. Kita ada lagi orang buta nak ajak masuk masjid? Tak ada dah. Jadi azam kita niat, kita bawalah seramai mana orang
ataupun jiran-jiran kita supaya datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, supaya kita di akhirat kelak tak jadi orang yang sangat-sangat menyesal tak menyesal, tapi hanya menyesal sedikit. Mungkin manusia ada kelalaian. Muslimin dan muslimat rahmati Allah, sekadar itulah kuliah subuh saya pada pagi ini. Saya mohon beribu-ribu kemaafan seandainya terkasar bahasa atau kelemahan diri saya sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya juga sebenarnya mewakili Pertubuhan Ikatan Persaudaraan dan Kebajikan Baling Kedam datang berjumpa tuan-tuan, ingin mencari sedikit dana lah. Di antaranya pondok kami di Madrasah Hidayah Kuala Keting. Di antaranya juga ada pelajar kami nak sambung pelajaran ke luar negara. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ringkaskan tabung ada kat belakang, pamphlet pun ada kat kursi itu, ada sahabat kita letak kat situ. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.